Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami di saluran berita RTM TV1 dan penstreaman secara dalam talian RTM Klik. Malam ini seperti biasa kita membawakan naratif khas. Kita memberikan suluhan berkenaan tentang membina kesejahteraan sosial. Saban malam kita membawakan agenda-agenda visi dan misi kementerian yang baru dibentuk pasca pembentukan Kerajaan Perpaduan juga pasca pilihan raya umum ke-15 yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10. Malam ini kita memberikan tumpuan kepada isu-isu berkenaan tentang stakeholder ataupun golongan sasar yang penting dalam kementerian ini, iaitu sudah pastinya adalah isu berkenaan tentang wanita, kebajikan, kanak-kanak dan juga isu kemasyarakatan dan juga keluarga. Jadi saya amat bersati untuk mengalalukan dan juga mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum, apa khabar YB? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau tahun lalu kita bersua YB atas kapasiti Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, kali ini portfolio yang berlainan, cuma mungkin kita ingin melihat apakah antara isu-isu yang sedang dan bakal diselesaikan oleh kementerian di bawah pimpinan Yang Berhormat sendiri. YB Datuk Seri, kita mulakan terlebih dahulu ya untuk kita melihat situasi terkini berkenaan apa yang berlaku dalam negara. Kita mengucapkan salam takziah dan juga ya sudah pasti kita mendoakan yang terbaik bagi mangsa-mangsa yang terlibat ataupun yang terjejas dalam isu dan juga dalam situasi tragedi bencana alam dan juga banjir yang sedang berlaku pada ketika ini. Jadi mungkin boleh diberikan respon pada awal sebagai mukadimah naratif khas pada malam ini berkenaan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, agensinya berkenaan tentang isu-isu yang berlaku pada ketika ini. Ya, terima kasih. Pertama kali mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana menjemput saya. Saya juga turut bagi pihak kementerian turut mengucapkan takziah kepada keluarga yang telah menerima bencana. Kami di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memang sentiasa sibuk dengan urusan membantu masyarakat apabila timbulnya bencana. Dan di antara agensi yang memainkan peranan utama ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Nama sudah kebajikan. Jadi peranan mereka memang peranan yang utama dalam menyediakan perkhidmatan dan juga keperluan serta kebajikan untuk membantu mangsa dalam yang menghadapi bencana. Tugas mereka adalah untuk melibatkan pengoperasian dan pengendalian pusat pemindahan sementara PPS. Saya baru-baru ini baru 2 minggu lepas pergi ke Temerloh. Juga pergi ke PPS untuk melihat sendiri. Sebab kita sebagai orang baru, kita nak tahu bagaimana operasi di sana. Jadi di situ saya melihat bagaimana ianya dikendalikan. Saya terima kasih dan mengucapkan tahniah kepada mereka yang terlibat, terutama sekali pegawai kerajaan yang memang committed untuk membantu mereka di PPS. Jadi ini adalah selaras dengan arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara MKN 20. JKM memang peranan penting sebagai agensi bantuan dan juga pemulihan yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan dan menyelenggarakan pusat-pusat pemindahan mangsa-mangsa bencana dan juga menyediakan dan mengedarkan bantuan makanan. Ini yang penting waktu berlakunya bencana seperti ini. Juga pakaian dan lain-lain keperluan asas kepada mangsa-mangsa bencana. Dan selain daripada itu juga kita juga menjalankan pendaftaran mangsa-mangsa bencana bagi maksud pemulihan dan seterusnya memberi bimbingan. Kaunseling itu penting sebab ada yang tak dapat menerima, keadaan rumah sudah rosak, kotor, perlu lagi jaga anak-anak. Jadi semuanya ini memerlukan orang kata kaunseling. Jadi JKM ada kaunseling. Seluruh negara kita ada lebih daripada 100 orang kaunselor kita sendiri. Jadi apabila berlakunya sesuatu bencana dan JKM menerima arahan pembukaan ataupun pengoperasian sesuatu pusat pemindahan sementara ataupun PPS tadi, daripada kita ada bekerjasama dengan agensi-agensi lain, kita menerima daripada pengurusi jawatan kuasa bencana daerah iaitu pegawai daerah, maka langkah segera diambil oleh JKM. Sebab kita perlu bekerjasama dalam hal ini, kita tidak dapat kerja silo. Orang kata bekerja secara bersendirian kerana kita saling membantu dan kita mempunyai fokus kita sendiri. Sebab itu apabila mendapat arahan tersebut, pegawai-pegawai kita sudah bersedia. Jadi semuanya dijalankan dengan dalam keadaan yang begitu cekap sekali untuk memastikan segala
perkhidmatan itu dapat disegerakan. Okey. Bersama agensi yang lain. Bersama dengan agensi yang lain. Kalau kita lihat, kalau kita pergi ke PPS tu, kita nampak sukarelawan daripada Bomba, kita nampak pejabat daerah, kita nampak kalau di sekolah-sekolah tu PPD, pegawai PPD pun ada. Dan para guru bantu, dan tempat kita punya pegawai juga memastikan semuanya berjalan lancar. Malah saya nampak anak-anak yang berada di PPS itu seronok bermain, sebab masa mereka diberi untuk digunakan untuk memain aktiviti-aktiviti yang boleh stimulate dia punya minds, dia punya minda, supaya mereka tidak duduk begitu saja memain perkara yang tak begitu bermanfaat. Jadi mengikut dia punya umur di antara kanak-kanak itu, jadi mereka main bergantung kepada minat mereka. Jadi di situ kita melihat bagaimana di situ tidak ada dan selain pada itu tidak kotor. Kita JKM ada dia punya KPI sendiri. Saya kata apa KPI? KPI itu dia kata tak ada bau, tak ada kotor nampak. Itu nampak memang bersih. Ini berdasarkan kepada tempat PPS yang saya pergi sendiri, saya lawat sendiri di Temerloh hari itu. Dan insya-Allah besok pergi ke Kelantan. Di mana lokasi tepatnya? Di Kota Baru, insya-Allah ya. Untuk meninjau dan juga meninjau, dan kita nak pastikan ada juga yang keluarga yang 3 orang tu anak dia kena renjatan elektrik. Kita akan pergi melawat mereka. Mungkin boleh juga memberi bantuan lain. InsyaAllah mungkin pengumuman dari semasa ke semasa akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri juga apabila berada di lokasi dan juga berada di kawasan-kawasan yang terjejas dengan situasi bencana alam tersebut. Difahamkan juga kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Seri sendiri berkenaan tentang peruntukan RM500,000 yang disegerakan untuk membantu dan juga menangani isu-isu berkaitan tentang bencana monsun dan sebagainya. Mungkin boleh diperincikan berkenaan tentang golongan sasar yang akan menerima manfaat hasil daripada peruntukan segera, iaitu sebanyak RM500,000 tersebut. Ya, ini bukan berkaitan dengan bencana saja ya. Ini berkaitan dengan golongan sasaran kita, di mana kita ada wanita, terutama sekali wanita yang mengetuai keluarga dia. Mereka yang dah masa COVID tu dah kehilangan pekerjaan. Ada juga OKU, ada juga mereka yang memang menjadi usaha, usahawan. Tapi ada mereka menjadi usahawan ini tidak ada lesen lah, jual goreng pisang, kata macam Makcik Kia tu orang kata kan. Jadi kita ada memberi bantuan itu, insya-Allah akan diberi kepada golongan sasaran ini. Dan sebab itu kita nak membantu mereka supaya mereka dapat meneruskan aktiviti mereka untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Jadi ini di antara yang akan kita lakukan lah. Golongan sasaran kita di bawah jabatan di bawah di bawah kebajikan Yayasan Kebajikan Negara, juga di bawah KPWKM. YB Datuk Seri, mungkin tidak terlambat juga untuk mengucapkan selamat datang ke Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga dalam menerajui sebuah kementerian yang stakeholders ataupun golongan sasar mungkin berbeza daripada kementerian yang pernah diterajui oleh YB Datuk Seri sebelum ini, berkisar tentang pelacuran seni dan budaya. Jadi apakah mungkin walaupun masih dikira baru tempoh 3 minggu, tetapi apa mungkin perancangan yang akan sedang difikirkan dan juga sedang dibincangkan pada ketika ini perihal menerajui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat? Terima kasih. Saya baru saja masih lagi menerima maklumat mengenai ataupun penerangan mengenai agensi-agensi tertentu. Sebab apabila saya pergi melawat agensi-agensi, dalam pemerhatian saya banyak yang telah mereka lakukan selama ini. Cuma mungkin kita perlu melihat kepada cara kita untuk mendekati sasaran kita. Dan saya memberi fokus kepada institusi kekeluargaan. Bagi saya institusi kekeluargaan ini amat penting sekali dalam kehidupan masyarakat kita, kerana mereka lah yang
yang orang kata mewujudkan the base untuk kita sebagai sebuah keluarga. Dan kalau kita melihat daripada kekeluargaan itu, ianya terus pergi kepada anak-anak. Jadi saya seringkali tadi pun saya bincang dengan pegawai-pegawai bagaimana saya sendiri sebagai ibu mendidik anak saya bukan mudah untuk kita sebagai seorang yang bekerja dan bekerja bukan lagi bekerja biasa sebab orang politik tak ada masa. 24 hours is masa untuk orang. Tetapi kita perlu juga mengingatkan anak-anak kita. Jadi bagi saya, dalam saya menduduki kerusi ini, bagi saya merasa inilah satu peluang untuk saya mengingatkan kembali bagaimana saya mengingatkan anak-anak saya dari segi nilai-nilai murni. Sebab saya pernah ingat pada anak saya, kalau kita ni mempunyai satu institusi kekeluargaan di mana apa yang kita buat di sini sebagai satu keluarga yang mengamalkan nilai-nilai positif, maka ianya akan melimpah kepada masyarakat di luar sana. Kalau anak ini seorang anak yang mengamalkan nilai-nilai murni, maka bila dia pergi sekolah, dia bergaul dengan orang lain, dia akan mengamalkan sifat-sifat yang telah ditunjuk oleh ibu bapanya. Jadi sebab itu saya sering kali mengingatkan anak-anak saya. Dan kadang-kadang ada juga bercerita bermainkan kepada saya bagaimana dia cuba mengongsikan pengalaman di rumah dengan orang lain, dengan kawan-kawan dia. Jadi dari situ saya nampak apa yang kita nak lakukan ia merupakan satu cara yang perlu kita sebarkan. Kerana kalau anak ini lepas bila dah besar, dah dewasa, dia nak jadi guru. Alangkah baiknya guru ini yang akan memberi tunjuk ajar kepada anak-anak itu sebagai seorang guru yang berpegang kepada nilai yang baik. Maka anak-anak yang diajar itu juga akan mengamalkan nilai yang baik. Sebab itu institusi kekeluargaan ini memang penting bagi saya. Ini bukan sahaja di Malaysia, seluruh negara perlu kita amalkan satu nilai murni yang baik. Apatah lagi sekarang ini kita menghadapi satu cabaran yang begitu hebat sekali. Dari moralnya? Kerana kita melihat anak-anak kita lebih mereka terekspos kepada penggunaan internet semua itu, dan tak ada masalah penggunaan internet itu, tapi kalau digunakan dengan yang baik. Baik itu siapa mengatakan baik? Bagi mereka baik, bagi mereka lain. Mereka baik bagi kita lain. Jadi kita perlu sentiasa nak monitor dia punya nilai itu, apa yang baik bagi dia dan apa baik bagi kita. Jadi sentiasa mendekatkan diri kepada anak-anak, walaupun bagi saya memang masa memang sibuk, tapi kita perlu cari masa untuk bersama dengan anak. Misalnya hujung tahun ni 31st of December, apa kita buat, kumpul satu keluarga, makan bersama-sama, it's a we time dengan family. Tak perlu keluar jauh pun. Dekat rumah je, kan dekat dalam rumah pun boleh. Dalam rumah saja, tapi we have a we time dengan family. Bagi saya itu penting. As you grow older, ini yang menjadi satu amalan yang saya rasa perlu kita ambil berat, kerana anak-anak akan merasainya. Saya berkata demikian kerana mungkin ada nanti nak tanya soal pasal agensi kita yang lain yang menangani pasal anak-anak, anak-anak juvenile, anak-anak yang telah terlibat dalam jenayah, bagaimana kita menanganinya dan bagaimana agensi kita menangani. Jadi saya apabila melihat keadaan seperti ini, semakin kuat hati saya untuk pastikan saya mengambil masa untuk keluarga. Jadi sebab itu saya merasakan mungkin saya ditempatkan di kementerian ini untuk kalau dulu pelancongan orang tak asyik yang suka-suka saja kan. Saya kata dulu kita
we must bring feel good factor. Orang lain banyak susah-susah sekarang ini. Kita masalah kena, dalam kelambu pun diselesaikan. Ya, memang banyak yang perlu kita lakukan. Ya, InsyaAllah YB Datuk Seri kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan tentang spesifik kepada peranan agensi di bawah kementerian dan juga apa yang akan dilakukan selepas ini. Semuanya kembali dalam naratif khas. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatu padukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita mesti jaga dengan baik, dan Malaysia ini adalah Malaysia kita dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insya-Allah. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Baik, kita bersua kembali dalam naratif khas memberikan gambaran dan juga suluhan berkenaan tentang membina kesejahteraan sosial. Tumpuan pada malam ini adalah untuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. YB Datuk Seri masih lagi bersama dengan kami. Sebelum kita berganjak lebih lanjut berkenaan tentang golongan sasar, the stakeholders bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dalam tempoh beberapa hari ini kita melihat mesyuarat pertama, penggal pertama Parlimen ke-15. Jadi apa mungkin boleh digambarkan sedikit situasi yang berlaku dan juga apa yang boleh kita katakan rangkuman bagi apa yang sedang dibahaskan pada ketika ini. Ya, ini kali pertama kita di parlimen dengan sebuah kerajaan perpaduan, ya. Dan ini satu perkara yang unik untuk kita di Malaysia. Jadi kami dari GPS sentiasa memerhatilah keadaan bagaimana ada yang berteriak, ada yang menyanyi, ada yang macam-macam dilakukan. Yang penting apa yang nak dilakukan ialah untuk mengadakan proses parlimen itu dipatuhi. Yeah. Kita semalam kita telah melantik speaker dan deputy speaker, dan juga lepas itu adalah hari ini lebih
lebih kepada peruntukan yang perlu yang untuk dimasukkan ke dalam consolidated fund. Jadi ada yang berbahas. Semalam kita juga berbahas semalam mengenai vote of confidence kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana beliau mahu untuk membuktikan bahawa memang beliau mempunyai sokongan. Jadi yang menjadi satu keunikannya ialah dulu kita GBS biasa dengan parti-parti yang lain. Kali ini parti DAP sama kita, parti parti PKR sama suasana kita. Baru, biasanya dulu jadi pembangkang. Jadi tetapi inilah realiti politik sekarang. Yang saya memang saya alu-alukan kali ini, kita nampak kali ini memang ramai calon wanita pada pilihan raya umum ke-15 ini terdapat 187 calon wanita, bermakna dalam 15.6% yang bertanding berbanding dengan 1,199 calon lelaki. Ini masih lagi menampakkan masih jauh kesedaran di kalangan parti-parti politik. Saya ditanya, selalu saya ditanya, adakah akan ada satu hari nanti ada menjadi PM, ada Prime Minister wanita di Malaysia. Itu lagi jauh perjalanannya. Kerana saya nampak masih jauh, kerana tengoklah kita sekarang ini pun bergantung dengan ketua parti politik orang lelaki. Kami di kalangan wanita, tak kira dari parti manapun, memang kita bincang. Saya sering kali menerima soalan seperti ini. Jadi untuk mencapai ke situ, pihak parti-parti politik ni perlu ada kesedaran dan tidaklah menyekat sangat wanita, sebab saya nampak wanita yang berbakat ramai. Mereka kalau wanita yang kita lihat yang berbakat kali ini, mereka banyak memberi hujah-hujah yang bernas untuk rakyat. Jadi saya mengharapkan pada masa akan datang kita akan dapat menambahkannya. Pada kali ini, pada tahun 2022 ini, ianya berkurangan daripada sebelum itu. Dari segi peratusan mereka yang menanglah. Saya mengatakan mereka yang menang kerana walaupun ramai kita letak calon wanita, tetapi wanita pun tak mengundi wanita. Mereka mengundi parti. Jadi sebab itu kalau kita lihat pada kali ini 14.9% kita ada 13.9% pada tahun 2022 ini. Ada 31 MP wanita pada masa ini. Pernah dahulu lebih daripada itu, termasuk senator lah, termasuk senator. Jadi peratusan anggota pentadbiran yang terdiri daripada menteri dan timbalan menteri itu bertambah. Kita dapat bertambah. Cuma kita set aside juga berkenaan kuantiti ini, mungkin ada beberapa penambahbaikan yang perlu dilakukan. Kualitinya juga dari segi calon itu, kita wanita dikatakan tidak kalah juga dengan golongan lelaki. Kalau diikutkan daripada 28 menteri, 5 menteri wanita dipilih dan wajah-wajah baru menggantikan menteri lelaki. Contohnya Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan. Ini menunjukkan satu progres yang baik untuk ahli politik wanita. Kita amat banggalah kerana kita nampak wanita-wanita memegang kementerian yang begitu memang sentiasa sinonim dengan menterinya lelaki. Tetapi pada kali ini diberi kepada wanita yang amat mencabar. Namun saya nampak wanita-wanita yang ada sekarang, mereka tengok Azalina semalam macam mana dia berhujah, dia menjawab, dan juga menteri-menteri wanita yang lain. Dan ini akan menjadi sumber inspirasi kepada golongan-golongan muda dan juga ahli parlimen wanita yang lain, supaya mereka dapat menaikkan lagi kualiti mereka dari segi penghujahan. Sebab kali ini kita tidak dapat lagi, bukan lagi macam dulu, boleh senyap-senyap. Sekarang ini kita orang ramai nak melihat orang kita, terutama sekali orang muda di kawasan sendiri, nak melihat bagaimana penglibatan dia punya wakil rakyat tu dalam dewan. Kalau kami kat Sarawak memang selalu disebut kenapa Sarawak tak berbunyi. So ada orang tak faham prosedur dalam parlimen. Kalau menteri
taklah boleh bercakap suka hati dia. Dia hanya menjawab atau menggulung. Ada agenda. Ada agenda dan juga peranannya. Tapi kalau ahli parlimen biasa, mereka boleh berdebat dalam parlimen mengikut isu-isu tertentu. Jadi kita kena explain ini kepada rakyat kita. Jadi sedikit demi sedikit kita akan dapat mendidik juga. Sebab mereka perlu mendapat didikan ini bagi membolehkan mereka memahami prosedur dalam parlimen ini. Dan bagaimana ada orang bagi saya boleh tak bercakap dalam parlimen. Mana boleh sembarang. Kita tak boleh ikut suka hati kita nak keluarkan isu. Jadi sebab itu saya suka dalam keadaan seperti ini, bila kita bincang seperti ini ada orang kawasan kita mendengar. Jadi mereka tahu yang inilah keadaannya. Perbezaannya dengan situasi di dalam negeri lain. Negeri lain, parlimen lain, persekutuan lain. Jadi ini juga akan memberi satu kesedaran kepada mereka bahawa peranan wakil rakyat mereka bukannya mudah juga. Sebab kadang-kadang gementar kita jadi kerajaan ke tidak. Semuanya ini kalau kita kalau Sarawak lah, negeri Sarawak, alhamdulillah lah dun dia. Tapi kalau parlimen ni gementar juga kita. Kalau kita menang banyak pun tengok sekarang ini. Walaupun kita menang banyak tetapi kita tak dapat form government seorang. Tetapi perlu ada itulah persafahaman di antara kita. Ada give and take. Jadi ada MOU di kalangan parti-parti ini. Dan kita berterima kasihlah di mana Sarawak diberi diberi pengiktirafan dari segi MA63 itu. Sebab apa yang dah telah dikendaki dalam MA63 itu diperjuangkan lagi. Belum habis. Perjuangan kita belum selesai. Sebab itu dalam perlembagaan, dalam IGC report. Jadi ini bila kita membahaskannya, kita punya rakyat belajar. Banyak perlu dilunaskan. Belajar. Jadi inilah saya nampak keunikan kita semakin hari semakin matang berpolitik. Yang bising-bising dalam dewan tu saya buat kerja lain ada. Biarlah itu perkara biasa. Itu kita gambarkan perencah rasa. Itulah saya rasa saya kata itu perkara biasa bagi kami lah, bagi orang dah lama kan. Ya, kalau makan laksa tu dia banyak ada dia punya perencah. Jadi betul. Jadi inilah yang menjadi orang kata menjadi bahan-bahan yang boleh membuat dia sedap kan. Okey. Pak Bi, kita berfokus pula pada isu berkenaan tentang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Agak terlalu awal tetapi tidak menghalang kita untuk bercerita tentang golongan sasar ataupun stakeholders bagi kementerian ini. Isu wanita, kalau pandemik tempoh hari banyak berkenaan tentang isu domestic violence juga terlibat kepada kanak-kanak. Isu memantapkan institusi keluarga juga perlu diberikan perhatian kerana sebuah negara yang jitu dan kukuh banyak dibina daripada pembangunan sebuah keluarga yang harmoni dan juga keluarga yang bagus. Jadi apa mungkin fokus bukan sahaja kepada tahun 2023 tetapi penambahbaikan mungkin kepada pelaksanaan dasar ataupun pelaksanaan agenda kementerian menjelang 2023. Apabila kita melihat daripada kita punya kumpulan sasaran, kita ada kanak-kanak, ada wanita, yang domestic violence punya mangsa, ada juga OKU, ada juga warga emas, semuanya di bawah jagaan kita. Jadi maka dengan itu kita perlu ada kita punya vision lah. Jadi dalam itu juga kita di bawah lembaga pembangunan LPPKN saja sudah ada beberapa unit dia untuk menangani perkembangan penduduk di LPPKN. Ada juga dari segi kanak-kanaknya. Mereka saya amat teruja apabila saya pergi ke sana, saya melawat tempat tu melihat sendiri. Mereka ada kafetin. Kafetin tu untuk remaja, untuk berkumpul. Mereka boleh belajar. Saya kata untunglah kan belajar sekarang. Daripada berjemur di luar sana, baik naik sini, aircon dapat belajar. Jadi tetapi dalam kita bercakap demikian, kita perlu ada fokus tertentu. Apa yang kita nak capai daripada situ. Saya nampak mereka mempunyai
fasiliti yang baik. Jadi saya kalau boleh saya nak libatkan seramai-ramai anak muda pergi ke sana, lelaki ke perempuan, supaya mereka dapat mengguna kita punya fasiliti yang ada di bandar ini di Kuala Lumpur. Mereka dapat pergi ke sana, dia nak masak ke, dia nak boleh jual masakan dia, dia nak belajar membaca buku ke, dia nak berbincang ke, semua boleh. Jadi di situ itu untuk Kevetin. LPPKN perkembangan dari segi kesuburan, penduduk kita, fasiliti yang ada dalam dianjur oleh kerajaan ini memang begitu canggih sekali. Agak sukar kalau kita nak pergi ke luar private sana, memang mahal. Terutama sekali mereka yang nak menggunakan fasiliti kerajaan untuk mendapat kesuburan, itu ada juga. Jadi fokus kita memang untuk membantu semuanya ini, termasuk kanak-kanak lah. Kanak-kanak, terutama sekali mereka yang ditinggal ditinggal oleh orang tuanya di tepi. Jadi kita terpaksa mengambil alih peranan itu untuk memastikan kanak-kanak ini selamat. Yang tidak berpenjaga. Kita ada tak ada penjaga, kita ada rumah perlindungan. Jadi semuanya, bila orang kata am I included in your ministry, saya kata kalau dilihat dari segi peranan kita memang keseluruhannya daripada cradle to grave. Memang menjadi tanggungjawab kita. Daripada bayi ke? Daripada lahirnya sehingga ke liang lahat. Tengok kalau berlaku anak terbuang. Jadi orang tak ada tempat lain hantar, pergi ke JKM, minta JKM bantu. Walaupun kalau dikira taklah kita nak buat kerja semua tu, tanggungjawab ibu bapa juga. Sebab itu yang saya nak sebut di sini. Saya nak berterima kasih juga kepada NGO tau. Mereka datang jumpa saya. Saya rasa dalam satu payung NGO tu ada 13 NGO yang lain. Mereka yang membantu kita untuk mengenal pasti undang-undang yang perlu diperbaiki. Ada yang telah kita buat tetapi belum lagi dilaksanakan. Dan dalam hal ini saya nyatakan kepada pihak NGO supaya memberi maklumat kepada kita kalau ada lakuna dalam undang-undang itu, untuk kita membantu memperbaiki kita punya tugasan kita. Sebab banyak yang perlu kita lakukan. Banyak dari segi kebajikannya, dari segi perlindungannya, anak yang juvenile, yang budak-budak yang melakukan jenayah dikeluarkan dihukum oleh mahkamah pun di bawah kita, Tunas Bakti. Dan bayangkan ini juga menjadi cabaran kita. Jadi saya sentiasa mengingatkan apa yang perlu kita lakukan untuk mereka, sebab mereka ni orang muda. Kalau kita memberi ajaran yang tak betul, mereka akan terpesong dan memberontak. Jadi bagaimana kita nak mendidik mereka untuk sedar. Jadi banyak yang perlu kita lakukan. Kita akan teruskan apa yang boleh diperincikan berkenaan tentang peranan tersebut. Ruang lingkupnya itu luas bagi pihak Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat. YB Datuk Seri, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Naratif Khas.
menerusi tindakan berikut. Melayari portal dan email kepada iaduan@kpdnhcp.gov.my. Menghubungi talian 1-800-886-800. Menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu. Berhubung menerusi talian WhatsApp berikut. Atau anda boleh juga menghubungi operasi bilik gerakan di talian tertera. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Ya, kalau tadi disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri berkenaan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dari cradle to grave, ya, from cradle to grave, golongan sasar ataupun mereka yang akan menikmati segala dasar dan juga bentuk pelaksanaan di bawah kementerian adalah boleh dikatakan bervariasi dan juga menyeluruh. Boleh kita kongsikan 5 buah agensi di bawah pentadbiran kementerian: JKM, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Jabatan Pembangunan Wanita, Institut Sosial Malaysia, Yayasan Kebajikan Negara dan juga Lembaga Kaunselan Malaysia. YB, tadi kita berbicara berkenaan tentang golongan sasar. Apa yang boleh dilakukan untuk memperbaharui dasar dan juga membantu mereka bukan sahaja dari segi enforcement, ya, tetapi dari segi pendidikan. Education itu yang menjadi penting kepada asas pembinaan masyarakat dan juga keluarga yang baik. Jadi apa mungkin fokus dan juga penumpuan kementerian dalam aspek pendidikan pada ketika ini, YB? Ya, kementerian melalui LPPKN telah melaksanakan pelbagai program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, ataupun kita ada short form dia PEKERTI, PEKERTI, yang menyasarkan remaja melalui program dan aktiviti di pusat remaja. Itu yang saya sebut pasal K15 tadi. Jadi program K15 sejak penubuhannya pada tahun 2006 sehingga November tahun 2022 telah memberi manfaat pendidikan dan pembangunan kemahiran kepada 828,322 remaja. 37,187 remaja telah mendapatkan perkhidmatan kesihatan reproduktif dan 18,761 remaja mendapatkan perkhidmatan kaunseling sosial di pusat remaja K15 ini. Ini dekat KL. Jadi dalam usaha kita membentuk remaja yang sihat, selamat dan sejahtera, konsep kasih. Di konsep kasih ni, K itu kasih sayang, A itu akhlak, S itu sihat dan selamat, I itu ilmu, H itu harmoni. Jadi konsep kasih ini diperkenalkan dalam program dan perkhidmatan KPWKM kepada institusi keluarga. Jadi isu kesihatan reproduktif dan seksualiti dalam kalangan remaja adalah antara cabaran yang perlu ditangani. Dalam era globalisasi ini, memandangkan pendedahan kepada gejala sosial negatif adalah sangat mudah diperolehi, terutamanya melalui dunia maya. Jadi data daripada Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia ke-5 dan Tinjauan Kesihatan dan Morbidity Kebangsaan
2017 menunjukkan peningkatan dalam perilaku seksual remaja dari 4.8% kepada 7.3%. Ya. Dan umur pernah melakukan seks adalah seawal 13 tahun. Serta kesedaran di kalangan remaja di Malaysia berkaitan isu seksualiti ini masih di tahap sederhana. Justru kita ada dasar dan pelan tindakan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang pekerti tadi kita bangunkan sejak tahun 2009 dan kita tambah baik serta dilancarkan pada 8 September baru inilah tahun 2022 untuk menekankan kepentingan pendidikan kesihatan reproduktif. Ini penting bagi terutama sekali kepada remaja. Jadi dasar pekerti bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran semua pihak termasuklah wanita. Sebab itu saya menekankan kepada pendidikan ini terutama sekali penggunaan tempat seperti kafetin itu. Dan kita meningkat kesedaran untuk wanita, untuk keluarga dan juga kanak-kanak berkaitan pendidikan kesihatan reproduktif dan melahirkan masyarakat yang penyayang, bertanggungjawab dan resilient serta mengamalkan gaya hidup yang sihat dan sejahtera. Ini kadang-kadang yang perlu kita latih juga adalah bapa. Tadi ada orang bercakap dengan saya, anak dia anak perempuan umur 10 tahun baru datang haid. Anak dia tanya dengan bapa. Bapa tak tahu macam mana nak cakap. Bermakna kita memerlukan pendidikan ini secara menyeluruh. Bukan sahaja untuk wanita tetapi untuk keluarga. Jadi di bawah pelan tindakan pekerti 2022 hingga 2025, pembangunan kemahiran kesihatan reproduktif yang sihat dan selamat ditekankan sama ada melalui pendidikan formal di sekolah ataupun tidak formal di luar sekolah. Selain meningkatkan kompetensi pendidik termasuk memperkasa ibu bapa berkaitan isu kesihatan reproduktif. Sebab itu pendidik itu perlu mempunyai pengetahuan lah, ilmu pengetahuan untuk dapat respon kepada terutama sekali kalau ada pelajar, terutama sekali apabila dia seorang pendidik yang lelaki kan. Jadi di bawah program pekerti LPPKN telah mendirikan 18 buah pusat remaja kafetin. Sebab itu saya nak fokus ini supaya ramai orang mendengar, dia tahu supaya digunakan tempat ini. Pusat remaja kafetin berkonsep mesra remaja, bertujuan untuk meningkatkan akses kepada maklumat serta perkhidmatan kesihatan reproduktif, menawarkan perkhidmatan kesihatan, khidmat kaunseling, psikososial serta program pendidikan dan pembangunan kemahiran. Saya nampak sendiri golongan remaja, mereka di bilik itu, mereka berbincang jadi kaunselor lah. Ini lokasi-lokasi yang kita kongsikan paparannya. Ini di antara yang telah ditunjukkan di sini kan. Tapi saya rasa mereka lebih ramai tahu tempat ini lebih menguntungkan mereka. Jadi sehingga bulan November kita ada 895,486 orang remaja telah mendapat manfaat menerusi pendekatan mereka bersemuka, outreach dan mobile kafetin, media sosial serta menerusi platform aplikasi MyKafetin. Mereka saya nampak budak-budak dia buat dia punya popiah. Lepas tu dia jual lah di bangunan tu. Adalah aktiviti lah. Jadi dapat ditanya belajar dari siapa, dia belajar daripada ibu. Bagus nampak dia punya ada interaktif atau bonding dengan ibu, menunjukkan ibu mengajar mereka. Jadi dengan itu dia buat situ kita makanlah, dia jual. Dia jual dengan siapa-siapa yang dekat bangunan tu sebab dah diwar-warkan supaya mereka dapat order juga. Tapi program ini bukan hanya untuk remaja yang bermasalah Tak. Mereka boleh pergi ke situ kalau dia balik dari sekolah rasanya macam di rumah mereka tak ada orang, dia nak tunggu mak dia balik kerja, boleh duduk situ. Boleh membaca, main game, main chess ke, boleh. Sebab tu saya rasa saya cakaplah dengan pegawai, bolehlah bawa baskers ke, bawa kat situ supaya mereka boleh berinteraksi dengan cara yang lebih
membina lah. Okey, ya. YB, saya nak menarik perhatian YB. Kita rangkumkan sekaligus berkenaan isu-isu yang sering kali ditangani oleh pihak kementerian. Isu keganasan rumah tangga, keganasan seksual dalam rumah tangga, isu rogol bagi remaja, isu seks luar nikah bagi remaja, isu out of wedlock child ataupun anak luar nikah juga menjadi isu. Pengabaian golongan warga emas dan juga pengabaian kepada ibu bapa dan juga pengabaian kepada kanak-kanak kecil. Jadi rangkuman kepada isu-isu ini, apakah mungkin janji ataupun visi dan misi YB Datuk Seri menerajui kementerian untuk menyelesaikannya itu ataupun menjadikan angkanya kosong itu agak mustahil. Tapi sekurang-kurangnya ada penambahbaikan yang ditangani dari semasa ke semasa. Ya, sebab itu kita memfokus kepada pendidikan. Sebab ini bukan hanya tanggungjawab kepada kerajaan, tapi juga kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi kita ada parenting punya program juga kepada untuk anak-anak supaya mereka mempunyai ilmu. Dan tadi ditanya saya, takut nanti bila saya jawab di sini macam out of wedlock, yang teenage pregnancy itu yang ada di kalangan mereka. Kalau orang Islam, mereka adalah bergantung kepada hukuman pengurusan di bawah kerajaan negeri syariah. Jadi itu di luar kita punya bidang kuasa. Cuma bagi kami di kementerian, kami hanya boleh provide social protection, orang katakan. Bila social protection, kalau dia cuba nak belajar bagaimana nak mengendalikan dirinya bila dah pregnant tu, kita membantu memberi dari segi pendidikan lah. Social protection kita ada. Macam domestic violence tu, tak ramai sangat walaupun banyak kes, tapi untuk kes yang betul-betul mereka bawa kepada pihak berkuasa, tak ramai, mungkin kerana mereka tarik kes tu, tarik balik. Dan ada juga macam kita kalau dikatakan mak dikeluarkan ataupun baru tadi saya dapat satu kes, seorang wanita dihalau dari rumah oleh mak bapak, dia ada mental depression. Jadi minta saya tolong, jadi kita minta daripada Anjung kita di bawah kita punya yayasan kebajikan membawa untuk pergi di tempat perlindungan kita supaya dia dapat perlindungan dan juga dapatlah pergi ke doktor untuk mendapatkan dia punya Anjung Singgah itu. Anjung Singgah. So ada dua. Anjung Kasih itu lebih kepada hospital. Ada Anjung Singgah. Jadi kita bantu dalam kes begitu. Dan yang juvenile tu kebanyakan mereka sudah ada court case. Bila ada court case, kita ada tunas bakti. Tunas bakti itulah menempatkan mereka ini di mana. Termasuk isu dadah juga. Terpulang pada kes yang daripada mahkamah tu, dia tak kisah asalkan dia juvenile case, terlibat dalam criminal case. Jadi dah mendapat hukuman mereka, maka dihantarkan kepada tunas bakti. Di situ kita memberi pendidikan juga dari segi macam TVET, technical. Saya nampak sendiri mereka buat yang motosikal dan juga membuat untuk plug. Sekurang-kurangnya mereka keluar daripada situ, dia ada skill. Kita nak mereka mempunyai skill. Jadi saya mengharapkan kita dapat membantu lebih daripada itulah. So saya tahu mereka ni anak-anak muda melakukan kesalahan, mungkin kesilapan sebab kurang matang. Tetapi apa yang perlu kita lakukan adalah untuk membantu mereka, untuk membangunkan mereka, membinakan mereka ini menjadi masyarakat yang berguna bila keluar daripada tunas bakti itu. Jadi kita memberi didikan. Dan ada juga pegawai mengatakan mereka dapat melihat dia punya perubahan, pandai bersalam, menegur siapa. Ini yang kita nak lihat. Dia antara kata pegawai lah, sebelum ini dia tak berbunyi kan. Dia kata, tapi sekarang ni dia nampak ada perubahan. Ada yang tak pernah merasa sentuhan ibu. Dipeluk ke, tak pernah. Jadi mereka rasa macam very defensive kind of children. Jadi sebab itu kita perlu mencari jalan membantu. For me, quality begins at home. Ya, insya-Allah. Kita bermula dari sekarang untuk kita menangani masalah itu secara bersama. YB Datuk Seri, kita nak kembali berehat seketika dan sekembalinya nanti dalam Naratif Khas.
Langkah-langkah keselamatan semasa dan selepas kejadian tanah runtuh. Apabila berlaku tanah runtuh, hubungi pihak berkuasa dengan segera. Beri amaran kepada keluarga dan jiran. Berpindah segera sekiranya keadaan menjadi bahaya atau apabila diarahkan pihak berkuasa. Selepas kejadian tanah runtuh, jauhi kawasan runtuhan. Awas, banjir boleh berlaku selepas tanah runtuh. Periksa keadaan keluarga, jiran serta golongan kurang upaya. Beri rawatan pertolongan cemas jika ada yang tercedera atau sakit. Periksa tapak rumah dan tanah di persekitaran anda. Bersedia dan dengar pengumuman daripada pihak berkuasa. Laporkan sebarang kerosakan kemudahan awam. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM. Langkah-langkah keselamatan di musim banjir. Persediaan sebelum banjir. Dengar pengumuman melalui media massa. Ketahui pusat pemindahan terdekat. Tunggu arahan pihak berkuasa. Semasa banjir, pastikan barangan berharga dan dokumen penting diletakkan di tempat yang selamat. Isikan tong-tong dengan air yang bersih. Letak peralatan elektrik di tempat yang tinggi. Tutup suis elektrik utama, injap utama bekalan gas dan air. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan. Ikuti laluan yang ditentukan, jangan terus mengharungi kawasan banjir. Pergi ke tempat yang tinggi dan selamat, jauh dari sungai dan longkang. Selepas banjir, dengar pengumuman di radio dan pihak berkuasa, jangan kembali ke rumah selagi tidak diarahkan. Periksa tanda binatang liar seperti ular dan haiwan berbisa. Awasi anak-anak daripada menghampiri tiang elektrik yang tumbang atau kabel elektrik yang terputus. Hubungi talian 999 untuk bantuan kecemasan. Kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi, ketika monsun Timur Laut bakal melanda, marilah kita patuhi langkah-langkah keselamatan di musim banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan oleh pasukan bomber dan penyelamat. Nyawa lebih berharga daripada harta benda. Satu hati, satu jiwa, kita menghadapi cabaran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan. Baik, kita bersua kembali naratif khas untuk bercakap tentang membina kesejahteraan sosial. YB Datuk Seri Haji Nancy Shukri masih bersama dengan kita pada malam ini. Isu-isu berkenaan juga tentang kalau kita sebelum bercakap tentang moving forward bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita juga nak bercakap lebih lanjut berkenaan tentang apa yang boleh dilakukan khususnya kepada isu berkenaan rang undang-undang, penguatkuasaan undang-undang ataupun cadangan undang-undang yang boleh mengawal selia ataupun membantu melihat masalah-masalah selalu berbangkit ini akan dapat ditangani melalui instrumen dan juga elemen undang-undang. Ya, itu sebelum kita bercakap pasal memperkasa wanita. Baru-baru ini seperti yang saya katakan, NGO telah datang berjumpa dengan saya. Mereka sudah lama berjuang dan rang undang-undang yang mereka telah utarakan semenjak saya menjadi Menteri Undang-Undang dulu. Bermakna perkara ini masih memerlukan perhatian kita. Antaranya ialah rang undang-undang anti gangguan seksual, AGS, yang telah diluluskan pada tahun ini juga pada bulan Julai dan dan telah diwartakan pada 18 Oktober tahun ini. Jadi pengubalan akta ini sebagai satu perundangan khusus berkenaan gangguan seksual yang bertujuan untuk memberikan kesedaran agar dapat mengelakkan berleluasanya gangguan seksual selain memberikan tebus rugi kepada setiap orang yang telah diganggu secara seksual melalui penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual. Saya harapkan dengan adanya perundangan seperti ini ianya akan memberi
orang kata ada menggentarkan sedikitlah orang yang nak melakukan gangguan seksual ini. Jadi susulan daripada pewartaan tersebut, KPWKM pada masa ini dalam proses untuk menetapkan tarikh penguatkuasaan. Kita belum lagi menetapkan tarikh penguatkuasaan dan juga groundworknya sudah bermula kerana kita perlu adakan training of trainers TOT dan juga penetapan tata caranya kita perlu telitikan buat ianya perlu diperincikan dan perlu ada garis panduan. Jadi dengan harapan ini menjadi komitmen segenap lapisan masyarakat. Selain daripada itu juga ada lagi undang-undang yang lain yang kita akan bincang bersama lagi. Mereka akan datang jumpa saya. Saya cakap janganlah bawa banyak sangat sekali. Kita mahu supaya ini menjadi satu orang kata ianya lebih berfokus, lebih efisien dari segi kita nak mengenengahkan sesuatu kepada kerajaan. Walaupun saya dalam kerajaan, tetapi saya memerlukan NGO ini yang terdiri pada peguam-peguam. Mereka kebanyakannya mereka adalah peguam dan mempunyai keprihatinan terhadap isu-isu wanita dan kanak-kanak. Jadi saya mengharapkan agar mereka datang untuk secara kita akan mengadakan mesyuarat perbincangan secara quarterly. Jadi akan ditangani ini semuanya ni. Saya tahu dari sudut citizenship menjadi isu juga hari itu. Jadi saya mengharapkanlah dengan adanya kita berada di sana, maka kita dapat duduk bersama-sama. Sebab kita tahu apa yang menjadi cabaran kepada kerajaan untuk meluluskan sesuatu pindaan undang-undang, misalnya macam citizenship tu. Ayo tengok citizenship. Apa yang menjadi cabaran kepada kerajaan perlu diketahui oleh NGO ini. Jadi kami sebagai saya dulu Menteri Undang-Undang, memang saya adalah dimaklumkan sedikit, tetapi dia bukan di bawah kuasa saya untuk memberi penjelasan itu. Kita rasa kita perlu pihak yang bertanggungjawab KDN dan juga AG untuk memberi penjelasan ini. InsyaAllah ada masa kita boleh memberi penjelasan dalam sesi yang lain. YB Datuk Seri, secara ringkas untuk menyimpulkan naratif khas pada malam ini, what is moving forward untuk KPWKM ataupun apa yang akan dilakukan bukan saja 2023 tetapi cabaran-cabaran masa yang mendatang. Saya melihat beberapa perkara yang menjadi cabaran, misalnya macam kita aging society. Now, what are we going to do? Saya sudah berbincang dengan ada beberapa pihak tertentu untuk membantu kita. Dan juga dari segi wanita ini, kanak-kanak ini, kita mahu masyarakat kita menjadi masyarakat yang boleh independent, financially independent. Tetapi sebelum itu kita perlu membantu mereka untuk memberi ilmu dan juga membekalkan mereka dengan skill itu. Jadi sebab itu saya melihat dari sudut itu, education is important. Jadi dari education dari segi apa juga. Bila kata education, orang ibu bapa mesti ada pendidikan, bukan bermakna dia mesti pergi universiti. Ramai ibu bapa anak-anak dia berjaya tetapi dia bukan pergi universiti, tetapi cara didikan. Jadi sebab itu saya nak meneruskan agenda ini untuk demi membantu keluarga, wanita dan juga masyarakat keseluruhannya. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Selamat bantu jaya untuk kemencapan wanita. Quality begins at home. InsyaAllah. From cradle to grave. Itu yang akan diteladani dan juga disantuni oleh pihak Kementerian Pembangunan Wanita, keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Bersama dengan kami, alhamdulillah kita dapat menaskan naratif khas pada malam ini berbicara serba sedikit berkenaan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, keluarga dan masyarakat, dan juga kita doakan selamat maju jaya juga untuk petugas-petugas yang akan membantu kementerian dan juga membantu pihak berkuasa dalam menangani dan juga menyantuni mereka terjejas dengan banjir dan juga bencana-bencana alam yang lain. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih kepada anda bersama kami dalam naratif khas pada malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Salam.